Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi alhamdulillah kita sama balik tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan ni. Syekh Dr. Ahmad Asyarbashi, Rektor Universiti Azhar. Jadi kita sama balik bersegera untuk solat Jumaat. Cepat-cepat nak pergi solat Jumaat. Seorang lelaki berjalan kaki menuju tempat solat Jumaat dengan cepat. Sebagai orang memprotesnya, berjalanlah dengan perlahan-lahan. Kata mereka, orang itu menolaknya dengan mengatakan bahawa Allah SWT telah berfirman, yang bermaksud, wahai orang beriman, jika telah diserukan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengasihi Allah. Apakah erti bersegera dalam ayat ini adalah berjalan dengan cepat? Ada orang tanya gitulah. Jadi jawapan Syekh jawab, Allah SWT telah mewajibkan solat Jumaat kepada hamba-hambanya. Itu nombor satu dulu. Kita tahu bahawa Allah mewajibkan. Allah juga memerintahkan kepada mereka untuk meninggalkan segala pekerjaan yang menyibukkan mereka. Allah SWT berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, apabila telah diserukan solat di hari Jumaat, maka bersegeralah kamu kepada mengasihi Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Surah Al-Jumu'ah ayat ke-9. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa berwuduk di hari Jumaat dan memperbaguskan wuduknya, kemudian pergi menuju solat Jumaat dan mendengarkan khutbah Jumaat dengan tenang, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terletak di antara dua hari Jumaat. Jadi fadilat dia, kali ambil wuduk air semaya, molek ambil wuduk, lepas tu pergi semaya Jumaat, dengar khutbah dengan tenang, tak kecek dan siapa tenang dengan molek, maka Allah ampunkan dosanya antara dua hari Jumaat ni. Antara dua hari Jumaat, maksud seminggu ya, apa dosa lah. Semuanya ulama syarah lah, apa dosa kecil lah, dosa besar kena taubat. Okay, diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersegeralah kamu untuk solat Jumaat. Mafhumnya, bersegeralah kamu untuk solat Jumaat kerana Allah akan keluar menjumpai ahli syurga pada tiap-tiap hari Jumaat di dekat kafur. Tepat dah, kafur. Maka kedekatan mereka kepada Allah diukur dengan kesegeraan mereka menghadiri solat Jumaat. Lagi dia awal pergi sembahyang Jumaat, segera pergi sembahyang Jumaat, maka dia lagi dekat dengan Allah SWT. Allah SWT akan memberikan kepada mereka sebuah karamah yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Mereka akan pulang kepada keluarganya dan menceritakan apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini merupakan gambaran akan dekatnya jarak bersegera kepada ketaatan kepada Allah dengan rahmat Allah SWT. Dengan rahmat Allah ni, kalau kita lagi bersegera menuju Allah SWT, sembahyang Jumaat ada sebagainya lah, salah satu sembahyang Jumaat ada, maka Allah akan lebih dekat dengan kita dan pelbagai kelebihan lagi lah. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu memasuki masjid pada hari Jumaat seawal mungkin. Sepagi mungkin, seawal mungkin. Dia melihat ada dua orang lelaki yang telah mendahulunya. Dia masuk awal, tiba-tiba ada orang lain dah. Dia pun berkata, ada dua orang lelaki dan aku adalah orang ketiga. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkahnya kepada orang ketiga. Moga-moga dia lagi lah nak ambil berkah dah. Nombor meninggal sakit orang ketiga dah sampai ke masjid. Hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bersegera menuju solat Jumaat sangatlah banyak. Kata sa'yu bersegera sebagaimana tercantum dalam kitab Al-Mufradat karya Raghib Al-Isfahani bererti berjalan kaki dengan cepat tanpa adanya musuh. Tu ikut Mufradat, ikut kitab kaum dah. Kata itu juga digunakan untuk menunjukkan kesungguhan dalam suatu perkara. Kadang-kadang dia bukan bermaksud nak jalan cepat, tapi maksudnya bersungguh dalam satu perkara. Oleh kerana itu, yang dimasukkan dengan perintah Allah untuk bersegera, dan Allah yang lebih tahu maksudnya yang sebenar, adalah seorang Muslim menampakkan hasrat dan kesiapsiagaannya kepada solat Jumaat dan berusaha untuk bersegera menunaikannya. Jadi dia pergi awal bersegera nak pergi sembahyang Jumaat. Jika waktu masih cukup panjang sehingga menjamin dirinya akan sampai ke masjid lebih dahulu dibandingkan oleh orang lain,
maka dia tidak perlulah berjalan terlalu terburu-buru. Maksudnya bukan hunggar lah. Padai-padai lah tak. Kalau gawa benar, tak ada lah terburu nak. Sempatlah azan tu di masjid lah. Namun jika waktu telah sempit, maka dia perlu menambah kecepatan jalannya. Sebagai bukti bahawa dirinya bersiap siaga, bercepat-cepat lah tak. Bercepat-cepat untuk dan cenderung kepada solat Jumaat bersungguh-sungguh nak pergi sembahyang Jumaat. Jika orang bersegera menuju tempat solat Jumaat, sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan di atas, itu menghadapi waktu yang sangat sudah sempit, maka tidaklah wajib baginya untuk mempercepat langkah kakinya menuju tempat solat Jumaat. Kalau orang tu tak sempit, dia tak salah. Cepat-cepat belorak dah. Jika waktunya cukup panjang, maka dia cukup berjalan dengan tenang menuju tempat solat Jumaat. Bagi orang yang ingin sampai lebih dahulu ke tempat solat Jumaat, maka hendaklah dia berangkat ke tempat itu seawal-awal mungkin. Dan Allah lah wali bagi orang-orang yang beramal. Jadi cara nak cepat tu bukan jalan cepat saja. Pergi awal dah. Kalau pergi lewat agak, tak ada pedah juga dah. Nak tok imam masjid bel pertama tu bel dah. Atau bel kedua dah. Nah, jadi baru nak gitu bukan nak kejar kelebihan tu. Biar ada rakaat berapa cukup syarat sembahyang Jumaat lah. Jadi kita ni masuk bersegera ni ialah pergi awal. Itulah amalan salafus soleh dulu. Dia pergi awal sembahyang Jumaat ni, dia sembahyang di masjid. Sekalanya sembahyang sunat di rumah. Tapi untuk hari Jumaat tu, special day, hari yang special, dia pergi awal, dia sembahyang sunat tak berhenti lah. Bukan 2 rakaat sebelum Jumaat saja, dia sembahyang tak berhenti dah. Tu secara ulama salah sahabat-sahabat dulu. Sebab itulah Imam Malik kata, ada hadis Nabi lagi sembahyang tengah hari. Tapi bab sembahyang hari Jumaat ni dia kata tak boleh nak kata makruh, tak boleh nak kata dilarang. Nak guano sahabat-sahabat dia tengok sendiri dengan mata kepala dia. Sahabat-sahabat ni sembahyang tak berhenti masa tengah hari, boleh pun sembahyang lagi sehinggalah azan Jumaat dah. Ini bermakna bahawa bolehlah sembahyang sunat dah tak berhenti ketika hari Jumaat. Kalau keadaan khasah sembahyang sunat ni molek di rumah, tapi pada pagi Jumaat ni molek pergi awal dan boleh kita sembahyang sunat banyak pun pada pagi Jumaat sehingga imam datang, imam nak naik khutbah lah. Imam nak naik khutbah maksudnya azan pertama atau azan kedua lah. Asal dulunya azan pertama dah. Begitulah keadaan dia. Lepas tu ni juga ada isu dulu tak, masalah tak pergi sembahyang Jumaat adakah dosa besar ke apa. Kalau dia ni atas arahan pemerintah, maka nak jadi dosa macam mana? Cumanya perasaan hati dia kena ada lah perasaan cinta ke solat Jumaat, berasa nak pergi, bukan berasa bersyukur dah. Wujudlah tak boleh pergi sembahyang Jumaat dah. Lepas tu dia, dan tidak ada istilah sunat taubat ni, bukan jelas dalil yang umum. Dia tidak khusus. Dan Nabi tidak ada kata suruh sembahyang Jumaat taubat, sunat taubat yang jelas kalau dia insaf. Cuma dia ni sembahyang sunat tu, ada sekali tu orang tu dia buat salah cium rotin atau apa, Nabi kata sembahyang lah. Pergi sembahyang sekali ke. Lepas tu Nabi kata apa dosa mu dah. Tapi tak ada pun dia kata istilah solat sunat taubat dah. Tapi asal ke sembahyang fardu ataupun sunat itu juga penghapus dosa. Jadi ia masih dalil yang umum yang tidak perlulah kita nak jadi dalil wajib dah. Bahkan taubat ni kalau sembahyang sunat setara mana pun, kalau tidak niat taubat dalam hati ikhlas bertaubat kepada Allah, tak jadi juga dah. Walaupun lebuh nama aku sembahyang sunat taubat, tapi niat nak buat lagi ke tak? Ataupun sajalah sembahyang sunat taubat dah. Muka ustazah suruh dah, tapi tak ada berasa nyesal. Dia tak jadi, kena taubat tu asalnya ialah dalam hati dah. Sebab itu kena pahala sunat taubat tu tak jadi wajib juga. Wajib tu taubat. Tak sunat taubat pun kalau kita taubat, insya-Allah diterimalah taubat kita dah. Okey, khutbah Jumaat dan membaca Al-Quran sebelum solat Jumaat. Apakah sah mengerjakan solat Jumaat tanpa khutbah? Tak khutbah Jumaat pakai sembahyang Jumaat lalu, boleh ke tak? Atau tanpa adanya pembacaan Quran sebelum mengerjakan solat? Baca Quran sebelum kerja solat, atau tanpa kedua-duanya. Nah, tak ada kedua-duanya. Baca setengah tu tak kerti khutbah, pakai baca Quran saja dah. Timbul masalah gini-gini, cerita masalah lain. Masalah kita ni boleh baca tak, boleh khutbah 5 rukun tu je kena bahasa Arabnya, hak lain tu tidak dah. Jadi mazhab lain tu dia tak boleh noh. Mazhab Maliki tu bincang, dan mazhab Hanafi pun kalau kita tengok pergi masjid je tempat tabligh ke apa, memang dia khutbah dia kok Arab terus, semetar je khutbah dia nak baca teksnya. Jadi
timbul lah perbincangan ni nak. Setengah tu tak erti, punya tak erti bahasa Arab ni, baca Quran terus dah. Tok email tak erti bahasa Arab, terus baca Quran. Nak. Nak yang bikin tak erti ni. Dia takut pasal dia kata dalam mazhab lain tu, dia betul-betul dia pegang bahawa dua khutbah yang pertama sebelum sembahyang Jumaat tu ganti 2 rakaat sembahyang Jumaat. Mai Zuhur. Zuhur kita kan biasa 4 rakaat sembahyang Zuhur. Jadi masa hari Jumaat tu 2 rakaat sembahyang Zuhur tu jadi khutbah, 2 rakaat lagi jadi sembahyang lagi dia. Jadi gitulah kefahaman mazhab mereka, menyebabkan tegas sikitlah dalam bab ni. Tak apalah, yang pentingnya kita bacalah Syekh ni jawab kena. Khutbah yang disampaikan sebelum solat adalah syarat menurut majoriti imam mazhab dan fuqaha. Jadi khutbah tu rukun, kena ada lah syarat nak buat sembahyang Jumaat dia. Majoriti imam mazhab. Bukan ijma' juga majoriti. Hal itu berdasarkan firman Allah SWT yang mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diserukan solat di hari Jumaat, maka bersegeralah kepada mengasihi Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu tahu surah Al-Jumu'ah ayat 9 ni. Kata zikr, mengasihi Allah tu, yang terdapat dalam ayat tersebut adalah khutbah. Jadi zikir-zikir ni jadi syarah oleh ulama pula dah, oleh hadis-hadis Nabi. Jadi kita bukan zikir ni faham zikir ngatik tahlil ke apa dak ni. Zikir di sini dalam hadis sebut dan ulama pun syarah dasarkan hadis, maksudnya ialah khutbah. Kerana khutbah mencakupi zikir, mengasihi Allah. Nak semua orang tu, manusia tu ingat kepada Allah dah. Allah SWT telah memerintahkan untuk bersegera kepada zikir ini. Dengan demikian, zikir mengasihi Allah di sini wajib hukumnya. Mereka juga berhujah bagi wajibnya khutbah Jumaat itu dengan fakta bahawa Rasulullah SAW senantiasa menjaga khutbah Jumaat dan tidak pernah meninggalkannya sama sekali. Jadi, tu nak faham zikirnya. Zikir ni, itu timbul dalam istilah majlis zikir ni. Setengah-setengah kita faham majlis zikir ni, ngatik lah, la ilaha illallah gapa dah. Tapi, kalau kita tengok pada sahabat, syarah-syarah sahabat, Ibnu Mas'ud dan sebagainya, Ibnu Umar dan sebagainya, kita akan dapat zikir terlebih pada ngajar syarah untuk ingat pada Allah SWT dah. Jadi zikir di sini pun dekat dengan khutbah Jumaat, lebih daripada majlis zikir yang lebih daripada benda lain dah. Majlis zikir ni lebih kepada ngajar, iaitu untuk mengasihi Allah SWT dengan ilmu, dengan pengajaran bukan semata-mata ngatik dah. Kalau kita tengok kaedah yang dibuat oleh ulama-ulama salaf gitu, bukan maksudnya zikir dengan ramai-ramai gitu dah. Jadi kita faham situ lah. Jadi Nabi tak pernah tinggalkan khutbah Jumaat, bermakna itu adalah zikir yang diwajibkan. Mereka juga mengatakan bahawa solat Jumaat hanya terdiri dari 2 rakaat, sementara dia berkedudukan sebagai pengganti solat Zuhur yang terdiri dari 4 rakaat. Nampaknya kekurangan bilangan rakaat itu adalah untuk khutbah. Macam tadi lah saya cerita dah. 2 rakaat, 2 rakaat, dia ada 4 rakaat Zuhur tu, ada 2 rakaat. Sebahagian 2 rakaat tu jadi khutbah. Jadi 2 khutbah. Dan 2 rakaat lagi jadi sembahyang Jumaat. Jadi kena ada 2, barulah boleh ganti sembahyang Zuhur. Itu sebahagian fuqaha. Untuk guru fiqh faham gitulah. Pendapat sebahagian fuqaha yang lain pula mengatakan bahawa khutbah Jumaat adalah sunnah dan bukan wajib. Tapi ada minoriti dah. Tak tahulah Pak. Saya rasa bukan Pak mazhab utama lah. Minoriti. Dia kata bukan wajib. Tapi dan bukan wajib. Tidak boleh dipegang. Tapi Syekh ni tegas. Dia kata walaupun pendapat tu ada lah dengan sebagai 2, tapi tidak pandangan 4 mazhab lah kira dah. Jadi dia kata tak boleh pakai. Oleh kerana itu solat Jumaat tidak sah tanpa khutbah. Kena pergi hak tu dulu. Orang tak solat pakai lah. Ini pelik benar lah. Bukan pendapat 4 mazhab yang utama. Mungkin sebahagian ulama dalam mazhab tertentu. Adapun pembacaan Quran sebelum dilaksanakannya solat Jumaat, sebagaimana yang banyak berlaku pada sebahagian negara yang majoriti penduduknya beragama Islam, maka itu bukanlah syarat, bukanlah wajib, bukan juga sunnah, melainkan semata-mata kebiasaan yang banyak dilakukan. Hak ni kalau baca Quran bukan khutbah ni tak. Biasanya baca Quran kadang-kadang pasal kaset derah no. Sebelum khutbah Jumaat tu baca kaset derah. Kadang-kadang orang nak sembahyang sunat pun terganggu. Pasal kaset Quran lah. Bukan wajib, bukan sunnah. Kebiasaan saja. Beberapa kalangan menentang keras perbuatan tersebut. Ada ulama aku. Okay, ulama kecil-kecil lah ada. Ulama besar dah.
Bukan Wahabi, tak kait dengan Wahabi ni. Memang kaedah dia tu, ulama-ulama tak setuju. Mereka mengatakannya sebagai bid'ah yang akan mengganggu kekhusyukan para jemaah yang hendak mengerjakan solat Jumaat. Mereka kata bid'ah. Ganggu khusyuk. Ya kaedah semai sebenarnya. Ya ke zaman sahabat lagi. Dia awal semaya Jumaat tu untuk beribadah. Untuk semaya sunat. Sebab tak berhenti kan. Nak semaya tak berhenti mana pasal Quran derah main ni. Di masjid-masjid lah ni lah. Dulu teh sikit tak ada speaker. Lah ni ada speaker Allah derah ni nak. Jadi tak boleh nak semaya. Semaya tu tak boleh nak khusyuk lah. Terganggu sungguh. Memang terganggu dah. Ikut keadaan asas semaya sunat ni lebih besar kehormatan dia daripada baca Quran ke ibadah-ibadah lain. Kalau ada ibadah lain, siapa nak selawat, kau nak berzikir, kau nak baca Quran, kau sampai mengganggu orang dekat tu yang semaya sunat, maka dosa haram. Hak haram ni bukan semaya tu haram dah. Hak baca lain, hak zikir dengan baca Quran kau. Selawat kau hak degah-degah tu mengganggu orang yang dekat yang ada semaya sunat. Yang haramnya orang yang mengganggu tu dah. Bukannya orang semaya tu dah. Jadi kaedah yang kena mengutamakan ibadah semaya dah. Jadi begitu juga semaya ketika sebelum semaya Jumaat, sebelum khutbah Jumaat ni ada semaya sunat sebelum tu. Masa tu lah dia pasal kesek, pasal lah ni dah. Pasal dah ni bukan kesek dah. Pasal itulah Quran yang derah dah. Sehingga mengganggu dah. Sebagian lagi tidak memandangnya demikian, ada setengah tu tak kata haram lah dah. Tidak kata bid'ah. Kerana pembacaan Quran yang dilakukan sebelum solat akan membuat para hadirin mendengarkan suara qari dalam membaca Quran sebagai ganti dari berbicara mengenai masalah-masalah dunia yang tidak layak diperbincangkan di masjid. Ada setengah kata, dia kata, ni tambah-tambah tempat kita dah. Dia tak semai sunat mana, baik dengan Quran dah, dia kata dah. Jadi kalau dah dia duduk saja, dia semai sunat ni, main tahiyatul masjid lah. 2 rakaat. Lepas tu duduk cokoh dah. Lepas duduk cokoh tu baik dengan Quran. Setengah-setengah berpendapat sedemikian lah. Kalau dengar baca ekori yang baik, tu pendapat sebahagian ulama lah. Tapi kena ingat benda ni ada yang ulama kerah dah. Jangan kita kata tu dah macam-macam. Memang ada hasanya gitu. Sebenarnya tidak boleh ada gangguan. Kalau kita nak kata boleh pun, tempat-tempat tertentu yang mana orang tidak meraihkan sembahyang sunat dengan banyak, lepas sembahyang sunat tahiyatul masjid, cokoh tu boleh lah kita kata tempat tu dimaafkan untuk baca Quran dah. Tapi secara asasnya kita kena ikut hak sunnah hasan, tidak baca, bahkan boleh jadi bid'ah. Bahkan boleh jadi mengganggu orang yang tengah semaya. Terdapat sejumlah hadis yang menganjurkan untuk memperbanyakkan bacaan Al-Quran pada malam dan siang hari Jumaat. Terutama surah Ad-Dukhan dan surah Al-Kahfi. Ni ada beberapa riwayat lah. Tapi ada kelemahan sikit lah. Tapi memang ada fadilat. Terutama surah Kahfi tu untuk Dajjal ke apa ni tak? Tak apalah dah. Misalnya hadis yang mengatakan barang siapa membaca surah Hamim Ad-Dukhan pada malam atau siang hari Jumaat, maka akan dibangunkan baginya sebuah rumah di syurga. Hadis ni lebih biasanya tak? Sebuah hadis yang lain mengatakan barang siapa membaca surah Hamim Ad-Dukhan pada malam Jumaat, maka dosa-dosanya diampuni. Terdapat juga hadis yang lain mengatakan barang siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka cahaya akan meneranginya di antara 2 Jumaat. Hadis ni lebih kuat lah. Tapi ada setengah ulama kata ada ilat. Tapi sekurang-kurangnya lebih kuat berbanding hadis lain lah. Ia dicerahi antara 2 Jumaat lah. Hadis yang lain mengatakan barang siapa membaca surah Kahfi pada hari Jumaat, maka akan dibentangkan baginya cahaya dari bawah telapak kakinya hingga ke sisi langit. Dan cahaya itu akan meneranginya pada hari kiamat. Ni hadis lain pula lah. Ni banyaklah fadilat surah Kahfi. Sekurang-kurangnya lemah sikit pun ada dalil lah. Tapi surah Yasin ni boleh kata macam tak ada tak. Malam Jumaat ni. Nak gana tak? Memang tak ada. Cari jumpalah dalam 100 kelebihan hari Jumaat yang ditulis oleh Imam Suyuti yang tidak dinyatakan sumber. Kitab hadis ni. Imam Nawawi ada kitab tentang 100 kelebihan hari Jumaat ni. Situ adalah sebut baca Yasin hari Jumaat. Tapi tak ada sumber kitab rujukan asalnya, rujukan prima atau puasa kitab hadis tak ada sebut dah. Jadi lagi lemah lah. Lagi kita ada kata. Kalau ada pendhaif pun yang ada baca setiap malam surah Yasin, tak apalah. Dan yang bunyinya hal lebih terkenal tersuhur dalam kitab ni ialah baca surah Kahfi. Surah Kahfi. Ada ulama kata sahih. Dah tak ada hadis kita baca ada. Okey, akan tapi kebanyakan hadis di atas walaupun tidak semuanya telah dikritik oleh para ulama-ulama ahli hadis. Mereka mengatakannya sebagai hadis yang lemah serta diragukan kesahihannya, terutama hadis Hamim Ad-Dukhan lah. Walaupun demikian, membaca Al-Quran sangatlah dianjurkan untuk dilakukan pada setiap saat.
Namun tidak ada kaitannya antara pembacaan Quran baik secara sendiri-sendiri ataupun secara berjemaah di dalam masjid ataupun di luar masjid dengan keabsahan solat Jumaat. Wallahu a'lam. Jadi tidak ada kaitan dengan solat Jumaat lah. Betul-betul hari Jumaat kita nak baca nak putar baca Al-Quran dah. Kalau hari lain tak putar ni tidak kena lah pada apa kaitan dengan solat Jumaatnya. Solat Jumaat ni tidak ada kaitan dengan baca Al-Quran sebelum khutbah. Bahkan kita kena raikan kalau tempat tu ada kritik tak setuju, anak mungkin masjid tu hak reti hak ngaji dah. Dia pergi masjid hak semai sunat banyak dah. Tiba-tiba kita ni pasal juga radio, maksudnya kita telah boleh jadi dosa lah ejek masjid tu. Pasal dia tak meraikan anak mungkin masjidnya reti dah. Kalau anak mungkin masjid dia jenis jahil ataupun bukan jahil, maksudnya tak reti, tak ikut sunnah Nabi macam sahabat-sahabat. Dia pergi masjid, kadang-kadang sembahyang sunat satu masjid, kadang-kadang tidak, lepas tu pekat duduk cokoh, duduk saja. Dan tidak ada kritikan, tidak ada query. Mungkinlah kita kata boleh baca Quran derah kan. Kena tengok keadaan lah. Tapi sikit ada hasal dia tidak sunnah, tidak molek juga asalnya. Dan ulama ada bahas khutbah mengajar sebelum Jumaat. Cumanya ada riwayat Abu Hurairah yang ada ceramah juga sebelum khutbah Jumaat lah. Masa mana tu wallahu a'lam lah yang dikatakan sebelum khutbah Jumaat. Setengah ulama ya ada sahabat-sahabat yang tak setuju dah. Dia kata sebelum khutbah Jumaat ni tak usah ada ceramah. Kalau di negara Arab Saudi ke apa tu dia ngajar lepas main Jumaat baru ngajar dah. Tapi tak apalah, yang pentingnya kita faham, yang pentingnya jangan ganggulah. Jadi kita tidak anggap ada kaitan dengan salat Jumaat. Biasanya orang Melayu pun yang pentingnya dia kata duduk saja tu baik dengan Quran dah. Cuma kita peringatlah ada hasar je, dia tak pergi je kalau siapa ganggu orang semai sunat tu. Walaupun solatnya sementara, solat sunat tu masjid, dia boleh jadi dosa. Pak mazhab pun tak ada kata makruh saja dah. Kalau siapa ganggu lah. Tu kena mikirlah, kena tengok keadaan. Tengok keadaan dah. Kena raikan timbang tara, kena bicara lah. Okey, khutbah Jumaat bukan dengan bahasa Arab. Tempat kita tak timbul mana dah. Tapi tempat lain ni memang bicara benda ni. Boleh ke khutbah bukan dengan bahasa Arab. Apakah sah khutbah Jumaat disampaikan dengan bahasa non-Arab, bahasa bukan Arab, apabila para pendengarnya tidak memahami bahasa Arab? Okay, khutbah Jumaat adalah nasihat mingguan. Itu poin penting, nasihat mingguan yang disampaikan kepada kaum muslim pada hari Jumaat sebelum didirikannya solat Jumaat. Allah SWT telah menetapkan khutbah Jumaat sebagai sarana, sebagai cara, sebagai kaedah untuk mengingatkan, untuk memberikan kabar gembira dan peringatan supaya menjadi pelajaran mingguan Islam. Seramah mingguan, mengaji mingguan ni khutbah Jumaat lah. Di mana kaum muslim berkumpul dengan tenang dan khusyuk dan memperolehi manfaat dari pelajaran tersebut. Tu matlamat dia. Bukan khutbah Jumaat ni dengan Tok Imam pakai baca doa hak rekah-rekah, lepas tu pakai sudah gitu dah. Ni matlamatnya biar ada pengajaran penting. Isu semasa yang mesti diselesaikan, mesti difahami oleh masyarakat. Ilmu fardu ain yang semasa. Ada setengah orang tu fardu ain tu ingat hak fardu ain kafar dah. Fardu ain ni ada benda fardu ain tu apabila jadi isu yang boleh menyebabkan rosak akidah masyarakat atau kefahaman agama yang salah dalam isu tersebut, dia boleh jadi dosa tu kepada pemerintah kalau dia tidak terang dah. Jadi tu boleh jadi fardu ain juga. Biasanya fardu kifayah kadang-kadang tapi jadi fardu ain. Tak kena setengah orang jangan ngajar tafsir, jangan ngajar hadis. Pada ngajar fardu ain je dia katanya, sebab fardu ain yang kita bawa masuk kubur tu kifayah ni orang tertentu je dah. Berat-berat lagi dia kata pula ngaji tafsir ni boleh jadi sesak lah dah. Jadi kafir dah, setengah tu berat dah. Kata dah. Dah setengah ustaz lah pondok-pondok ada setengah-setengah tu. Jadi kita tak boleh kata gitu. Sebenarnya fardu ain ke apa ni asasnya tetap Quran hadis. Quran hadis dulu. Cara ngaji dulu kita tengok dulu. Kitab-kitab dulu je, bukan kitab pendapat. Kitab peringkat-peringkat awal dulu. Bukhari, Muslim, Imam Syafi'i sendiri pun, kitab Muwatta Imam Malik, semua tu start dengan Al-Quran hadis. Lepas tu barulah ulama syarah. Bukannya perkata-kata ulama, lepas tu cari dalil. Tidak gitu. Tu cara zaman dulu ngaji dah. Jadi asas dia Al-Quran hadis. Cuma lah ni dipermudahkan, di sistematik, di macam-macam cara lah sekali. Jadi satu sistem jadi macam muktamad. Oleh sebab itu jadi mazhab, ia kemah dah. Jadi ikut kaedahnya. Jadilah rukun semaya 13. Tak boleh dalil tu pakai ringkasan. Ringkasan. Sebabnya untuk mempermudahkan. Tapi kadang-kadang kita jangan pergi terik mana lah. Pergi straight siapa ke anggap tak boleh ngaji tafsir ke apa, kita tafsir gitu dah. Tak apalah, yang penting sini ni
Kaedah Islam ni paling kurang ngaji agama ni seminggu sekali. Pemerintah ataupun pemerintah lah dia patutnya cari poin yang paling penting nak mengajar masyarakat ni. Jangan main isu-isu yang tidak ada kaitan dah. Setengah tu kita kata lari tajuk lah dah. Pasal kecil manis, pasal tu bukan isu kecil manis. Setengah tu dia bias dah. Bias pada orang politik tertentu dah. Orang ni tuduh liberal lah, anti-Islam. Lepas tu alik dia tu, geng dia pula. Tolak ragung pun tak ada bunyi sikit abuk. Ni masalah. Ada kepentingan politik pihak tertentu dah. Tapi betul-betul menyentuh masyarakat yang mana sangat penting dan tidak menjurus kepada golongan tertentu lah yang betul-betul penting untuk bawa masyarakat pada kebenaran. Habislah situ dah. Asalnya khutbah tersebut disampaikan dalam bahasa Arab. Itu asalnya. Kerana bahasa Arab adalah bahasa yang telah Allah SWT pilih sebagai bahasa agama dan ajarannya. Bahasa Arab ni, Imam Syafi'i sendiri kata wajib belajar. Bukan sunat-sunat ni wajib belajar tu. Bukan fardu kifayah, fardu ain. Imam Syafi'i kata. Siapa tak tu Imam Syafi'i kata dah. Belajar bahasa Arab ni. Sebab ni bahasa agama Bahasa agama. Tu asalnya. Dan Allah SWT juga memberitahukan tentang hal ini pada banyak tempat dalam Quran. Dalam Quran pun banyak sebut tentang bahasa Arab ni. Allah SWT berfirman dalam surah Yusuf ayat kedua. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Iaitu Quran ni bukan nak baca ambil berkat. Nombor satu dah. Ada setengah orang kira nak cari pahala semua dah. Pahala, nak kirim pahala. Tapi nak suruh faham mentadaburi maknanya tu tak cara mana dah. Lepas tu dia ambil dah satu hadis dah. Nabi kata alif lam mim tu bukan satu huruf. Alif tu satu huruf, lam tu satu huruf, mim tu satu huruf. Maksudnya setiap huruf tu boleh pahala 10 kali ganda. Dia ambil hadis tu lah. Dari segi pahala tu kita tidak menafikan. Betul hadis tu kan. Dari segi pahala. Tapi dari segi ni hadis tu cerita pahala. Tapi kita dalam Quran sebut semua dalam Quran tu suruh faham. Agar kamu memahaminya. Jadi kita keadaan baca Quran ni biar faham lah. Kalau kita terima surat daripada arahan, daripada contoh surat daripada kekasih kita orang Jepun mana tak? Gawe kono tak? Tiba-tiba dia tulis tak faham. Mesti kita berlogat cari kamu ni. Cari Google Translate nak tahu makna apa ni. Gawe kita ni orang Jepun atas surat ni contohlah tak. Kalau arahan daripada bos kita syarikat gapo dia ataupun kita syarikat rumahku kerja. Syarikat kita kerja tu beri arahan. Dalam bahasa Jepun. Kira Jepun ni memang banyaklah. Saya duk kerja dunia pun memang dia semua arahan daripada bahasa Jepun. Ada istilah yang kita tak faham. Kita nak laksanakan tugas arahan majikan kita, bos kita. Tiba-tiba kita tak faham. Adakah kita biarlah buatlah gana-gana tak? Kita akan sungguh-sungguh cari kamu ke merujuk kepada orang lebih tahu ke asal faham makna arahan surat arahan majikan kita itu. Begitulah Quran ni. Allah turunkan Quran ni dalam bahasa Arab agar kamu faham. Bukan nak suruh tak faham. Suruh ambil berkat saja, suruh ambil pahala saja, tapi nak suruh faham itu nombor satu dah. Dalam surah An-Nahl ayat 3 Allah SWT berfirman dan Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang terang. Bukan bahasa Arab biasa, bahasa Arab yang terang. Allah SWT berfirman lagi dalam surah Taha ayat 113 yang bermaksud. Dan demikian kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab dan kami telah menerangkan dengan berulang-ulang kali di dalamnya sebahagian dari ancaman agar mereka bertakwa atau agar Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Jadi Quran turun di bahasa Arab ni buat apa? Bukan nak suruh tak faham. Buat apa tak turun bahasa Melayu? Tapi nak suruh faham bahasa Arab ni. Bahasa Arab ni ialah bahasa yang kukuh. Bahasa yang teguh ni. Bahasa kita ni berubah. Ya 100 tahun dulu lain dah. Bahasa Melayu tengok Syekh Daud Fatani tak faham mana dah. 200 tahun berubah lagi. 300 tahun bunyi lain terus dah. Tak serupa. Kalau dengar tok nenek kita kalau mari. 200-300 tahun dulu. Kecek bahasa Kelantan ataupun bahasa Melayu dulu, tak faham kita dah. Bahasa yang lain dah. Dia tak kukuh ni. Bahasa yang boleh pegang dengan makna yang teguh ialah bahasa Arab yang diturunkannya Quran. Jadi kita ni sebenarnya lagi faham bahasa Quran kalau kita ni belajarlah. Syarah dia kena belajarlah. Agar mereka bertakwa. Baca Quran ni agar bertakwa. Nak bertakwa macam mana kalau tak faham makna dia? Suruhan Allah dalam Quran. Dan agar menimbulkan pengajaran bagi mereka. Berasa beringat, berasa takut pada Allah SWT. Pengajaran supaya taat perintah Allah dan tinggal larangannya. Kerana kita faham arahan Allah dari Quran. Dalam surah Asy-Syu'ara ayat 192 hingga 195 Allah SWT berfirman. Dan sesungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Allah Tuhan semesta alam. Dia dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin Jibril
ke dalam hatimu Muhammad agar kamu menjadi seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Gitu juga. Jadi dia suhu benar bahasa Arab yang jelas, bahasa Arab yang jelas. Bukan sahaja meraihkan tempat Nabi turun, tapi kerana dia terbahasa yang teguh dan dia boleh diberi peringatan sepanjang zaman. Nah. Di dalam surah Az-Zumar ayat 27 dan 28, Allah SWT berfirman bermaksud sesungguhnya telah kami buatkan bagi manusia dalam Al-Quran ini setiap macam perumpamaan supaya mereka mendapat pelajaran. Ialah Al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan dalamnya supaya mereka bertakwa. Jadi dalam Quran ini bahasa Arab yang kukuh dan dia tidak ada bengkok. Orang tidak kata gini, orang tidak bercanggah. Dan supaya la'allakum tattaqun, supaya mereka bertakwa. Juga dalam surah Fussilat ayat 3 Allah SWT berfirman, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Dia tak cerita bahasa Arab. Ni, berapa ayat dah kita baca saat ni dah? 1, 2, 3, 4, 5, ni dah. Dah. Yang ketujuh pun ada. Dalam surah Asy-Syura ayat 7 Allah SWT berfirman yang bermaksud, berdemikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dalam bahasa Arab supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura, penduduk Mekah. Ummul Qura ni penduduk Mekah dan penduduk negeri-negeri sekelilingnya, serta memberi peringatan pula tentang hari berkumpul, yakni hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Segolongan akan masuk syurga dan segolongan yang lain akan masuk neraka. Ini pun beri peringatan pada Ummul Qura, penduduk Mekah ni. Jadi guna bahasa Arab juga dah. Okey. Ini juga ada sebab ada ulama syarah. Ummul ni ummi ni. Nabi bukan Nabi ummi tu bukan maksudnya Nabi tak kerti baca hak maksud asah dia dah. Nabi ummi Nabi Ummul Qura ni. Ibu segala negeri ni. Nabi Muhammad Nabi ibu segala negeri itu Mekah ni. Bukan maksud lebih kepada Nabi betul huruf. Ni ada perbahasan ulama lah secara asalnya. Kemah juga pendapat dia kerana nak suruh sebut belakang Nabi ni ialah pujian-pujian. Adakah Nabi Al-Ummi ni kita ambil makna yang rendah? Makna yang bermaksud Nabi tidak erti baca. Nah, jadi Nabi ni sebenarnya pendapat yang kuat termasuklah Imam Bukhari dalam Fathul Bari pun ada sebut. Sebenarnya Nabi apabila turun wahyu tu, Iqra' bismi rabbikal ladzi, start situ tu boleh baca lah dia. Automatik jadi pandai baca Quran. Nah. Bukan lepas tu tak erti baca Quran. Dia boleh baca dah. Sebelum tu kalau tak pandai baca Quran apa. Wallahu a'lam, tu perbahasan ulama. Okey, sebahagian fuqaha berpendapat bahawa bahasa Arab adalah syarat di dalam menyampaikan khutbah Jumaat. Jika khutbah Jumaat tidak disampaikan dalam bahasa Arab, maka tidak sahlah khutbah tersebut. Ni ada ulama fiqh kata gitulah. Nampaknya syarat yang mereka tetapkan ini dimaksudkan apabila khatib adalah orang Arab. Tapi dia kata, tok guru fiqh dulu pun orang Arab saja punya kena ni. Jadi dia tu timbullah fatwa kerana tidak meraihkan bangsa lain lah. Nak guan pasal tok guru fiqh ni kebanyakan berbangsa Arab lah. Walaupun Abu Hanifah jauh pun tetap bahasa Arab juga, kecek Arab juga. Imam Ahmad walaupun di Baghdad tetap bahasa Arab juga. Imam Syafi'i, Imam Lais bin Sa'ad dan sebagainya banyak memang kecek Arab. Jadi sebab itulah timbul bahasa Arab ni kerana kita jumpa mana lah masalah, timbul masalah orang tak erti ni. Okey. Nampaknya apa syarat yang mereka tetapkan ini dimasukkan apabila khatib adalah orang Arab dan para pendengarnya adalah orang yang memahami bahasa Arab, sehingga mereka akan faham apabila khutbah disampaikan dalam bahasa Arab. Namun jika para pendengarnya tidak mengetahui dan memahami bahasa Arab, maka kemudahan Allah bagi hamba-hambanya menuntut bahawa bahasa Arab bukanlah syarat lagi dalam menyampaikan khutbah Jumaat. Maksud utama ni beri pengajaran, peringatan kepada ahli jemaah sembahyang Jumaat. Tiba-tiba baca kok bahasa Arab, siapa tak faham. Tak tersampai maksud agama dia, tujuan agama ni. Tujuan agama beri peringatan. Jadi, kalaulah betul-betul masyarakat situ erti bahasa Arab, dia kena fikir, ulama kena beristihad lah. Kuasa tu kalaulah dia pegang mazhab yang tidak boleh pun, dia kena faham. Penting, matlamat tu biasa sampai maqasid syariah ni.
Jadi biar faham maksud dia supaya masyarakat boleh reti. Jadi sepatutnya kena ambil lah pendapat kata boleh sepatutnya. Syekh ni kata. Melainkan khutbah itu haruslah disampaikan dengan bahasa yang difahami oleh mereka. Mungkin kerana itulah kerana inilah sehingga Imam Abu Hanifah tidak menjadikan bahasa Arab sebagai syarat dalam menyampaikan khutbah Jumaat. Oh gitu dia kata. Tapi berapa mazhab Hanafi kita tengok baca khutbah Jumaat bahasa Arab dah. Tapi kalau kiranya kata sebenarnya mazhab Hanafi yang tidak syaratnya dah. Bahkan mazhab Hanafi ni yang sebenarnya longgar dalam bab bahasa Arab ni pasal dia tinggi jauh sikit daripada kuasa negara Arab lah ialah kata ni. Allah SWT telah berfirman dalam kitabnya dan dia sama sekali tidak menjadikan bagi kamu dalam agama satu kesempitan. Surah Al-Hajj ayat 78. Ya, jadi Allah SWT ni tak sebi susah masyarakat Islam ni. Jadi tak mungkin lah kita nak pegang pendapat mesti semata-mata bahasa Arab dalam khutbah Jumaat. Tak kena tak. Demikian juga dalam surah Al-Baqarah ayat 286 Allah SWT berfirman, Allah tidak membebani seseorang dengan sesuatu yang tidak mampu ditanggungnya. Ya, jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha lah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah juga berfirman, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesulitan bagimu. Yuridukumul khusra wala yuridukumul usra. Jadi Allah nak suruh mudah kamu dah, bukan nak suruh susah. Jadi semua ni ulama sepatutnya semasa ataupun ulama di kuasa setempat tu lah. Kalau tengok masyarakat tak reti bahasa Arab, sepatutnya mikirlah berijtihad berdasarkan ayat-ayat Quran ni maksud sebenar tujuan khutbah Jumaat. Dengan demikian diperbolehkanlah menyampaikan khutbah Jumaat bukan dengan bahasa Arab bagi mereka yang tidak faham bahasa Arab. Kerana maksud dari khutbah Jumaat adalah memberikan pengajaran dan penjelasan. Tujuan ini tidak akan tercapai bila para pendengarnya tidak reti bahasa Arab yang digunakan oleh khatib. Mereka tidak memahami khutbah apabila disampaikan dalam bahasa Arab. Sebaliknya, jika khutbah tersebut disampaikan dalam bahasa yang mereka fahami, mereka akan mengerti isi khutbah yang disampaikan. Junjungan kita Rasulullah SAW bersabda, kami para Nabi diperintahkan untuk mendudukkan manusia pada kedudukan mereka dan berbicara kepada mereka sesuai dengan kemampuan akal mereka. Kalau kecek pun, Nabi pun ngajar pun ada peringkat-peringkat. Ada sahabat yang tegah, ada sahabat ni lembut sikit dia. Kerana dia tengok akal masing-masing peringkat-peringkat sahabat. Kita pun mengajar anak murid pun gitu. Kelas pandai lain, kelas tak pandai lain. Tingkat atas 5 lain, tingkat atas 1 lain. Cara mengajar sekolah rendah lain dah. Begitu juga akal mereka ni ialah kefahaman bahasa. Kalau orang tepat tu tak erti bahasa Arab, kita buat apa nak tekan khutbah dalam bahasa Arabnya? Manakala menjumpai suatu kaum yang mempunyai dialek bahasa yang berbeza-beza dan hanya memahami perkataan dengan dialek mereka tersebut, maka Rasulullah SAW berbicara kepada mereka dengan menggunakan dialek itu, supaya nasihat dan petunjuk yang hendak beliau sampaikan dapat difahami mereka. Ya, secara asal Nabi akan guna penterjemah lah kalau ada orang daripada bangsa asing lah. Al-Quran Al-Karim dalam surah Ibrahim ayat 4 berkata, kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberikan penjelasan atau poin, dapat beri penjelasan dengan jelas kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Makna yang terkandung dalam ayat ini atas ialah bahawa rahmat Allah kepada manusia menuntut bahawa setiap Rasul yang datang kepada sekelompok manusia mestilah berbicara dengan bahasa mereka. Yang penting matlamatnya faham. Kaum tu faham. Sehingga Rasul tersebut dapat menyampaikan ajakan dan ajaran Allah kepada mereka. Dan kemudian mereka menyampaikannya lagi kepada yang lainnya. Jadi setiap, walaupun kata setengah kata-kata ada dalam riwayat terlemah dia. Lughatul Quran, lughatul jannah lah kata tak. Lughatul bahasa Arab ni, bahasa Quran ni, bahasa Arab, bahasa syurga dah nak. Tapi kita kena faham, Nabi-Nabi ni, kebanyakan yang lain tidaklah berbahasa Arab. Ibrahim tu bukan bahasa Arab lah. Bahasa dia lah, Ibrahim agama dia. Begitu je bahasa Taurat dan Injil bukan dalam bahasa Arab, diturunkan dalam bahasa Ibrani. Jadi kita kena faham bahawa yang pentingnya sampai maksud ni. Jadi kuasanya kita guna bahasa Arab. Jadi kita kena biarlah tersampai ajaran Allah ni dengan bahasa kaum masing-masing. Boleh jadi ajakan dan ajaran Allah tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa berbagai-bagai bahasa. Dari sini dapatlah kita simpulkan bahawa syariat membolehkan khutbah Jumaat disampaikan dalam bahasa non-Arab jika orang-orang yang mendengarnya tidak memahami bahasa Arab. Pada sebahagian negeri yang penduduknya tidak memahami bahasa Arab, khutbah Jumaat disampaikan pertama-tama dalam bahasa Arab. Start memula tu, Alhamdulillah Rabbil dan sebagainya tu, bahasa Arab lah. Kemudian khatib menjelaskannya dalam bahasa yang mereka fahami.
Nampaknya cara ini merupakan penghormatan terhadap bahasa Arab yang merupakan bahasa Al-Quran, bahasa agama Islam, bahasa Rasulullah SAW dan bahasa yang digunakan oleh kaum muslim generasi awal. Kita kira gini lah, baca Quran, baca hadis, baca ke Arab ni. Lepas tu baru terjemuh ni, baru terjemuh. Namun setiap muslim yang bukan orang Arab wajib mengarahkan usahanya untuk belajar bahasa Arab supaya dia dapat memahami Al-Quran, hadis Nabi dan perkataan para imam dan fuqaha yang tertulis dalam bahasa Arab. Imam Syafi'i berpendapat bahawa belajar bahasa Arab bagi non-Arab, bukan orang Arab ni, adalah wajib. Imam Syafi'i mewajibkan seseorang mempelajari bahasa Arab agar ia dapat memahami hukum-hukum agama dan apa-apa yang ia perlukan di dalam melaksanakan ibadah. Kita nak suruh khusyuk, kita nak suruh faham Quran, kita baca, kita nak suruh faham dalam sembahyang kita, semua kena reti bahasa Arab. Ini mengingatkan kita dan para pemimpin kaum muslim, baik yang berada di barat maupun yang di timur, untuk mengerahkan tenaga dan usaha guna menyebarkan bahasa Arab di tengah-tengah kaum muslim non-Arab yang bukan bangsa Arab ni, agar mereka dapat mudah memahami Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, dapat memetik manfaat dari apa-apa yang terdapat dalam hukum dan tata krama, dan juga agar bahasa Arab ini dapat menjadi tali pengikat yang kuat yang persatukan hati kaum muslim. Sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Surah Al-Hujurat ayat 10. Jadi bahasa yang patut jadi bahasa lingua franca atau bahasa berhubungan seluruh orang Islam ni ialah bahasa Arab. Jadi sepatutnya, walaupun dikatakan boleh khutbah dalam bahasa negeri masing-masing, bahasa tempat kita bahasa Melayu, tapi bahasa Arab ni mesti jadi agenda utama untuk diperkukuhkan. Bukan batuk-batuk di tangga setengah-setengah sekolah. Walaupun sekolah Arab kadang-kadang kita tengok tu, generasi baru ni, walaupun pemerintah tu bunyi ustaz, kita tengok tak bersungguh mana menjaga bahasa Arab. Dibuangnya kelas peralihan dan sebagainya, kita tengok yang akan jadi kuranglah kemahiran bahasa Arab, melemahkan bahasa Arab dalam di sekolah-sekolah Arab. Tambah lagi dah bukan sekolah Arab ni. Benda-benda ni lah kita kena bincang baik, kena buat satu program, satu susun, satu strategi, satu tindakan yang mana memperkukuhkan bahasa Arab dalam masyarakat Islam di Malaysia ni. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.